Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 4 Zulqa'dah 1442 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, juzuk yang ke-18. Juzuk yang ke-18. Sambungan perbincangan kita bermula ayat 12. Ayat 12 bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 713. Alhamdulillah, perbincangan kita di dalam tanda-tanda wahdaniyatillah, kewujudan Allah, keesaan Allah, dan tanda kudrat kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut dalam siri pengajian kita, dalam beberapa ayat yang kita akan baca ini, insya-Allah dari ayat 12 hingga ayat 22, iaitulah tanda-tanda wujud dan kudrat Allah Azza wa Jalla melalui penciptaan kita manusia, penurunan hujan, dan juga Allah Ta'ala taskhir, mempermudahkan untuk kita menggunakan hayawan-hayawan yang kecilnya, yang besarnya, yang ada di atas dunia ini. Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, kita baca beberapa ayat dulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Setakat itu tamatlah satu episod perbincangan tentang kejadian dan perjalanan hidup manusia. Kita hidup atas dunia ni berjalan
sekejap, kemudian masuk balik dalam bumi, kemudian keluar balik di akhirat esok. Kemudian insya-Allah kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT, akhir perjalanan hidup kita di syurga, insya-Allah. Baik para pelajar semula, kita balik kepada ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tengok di ayat 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. Nah, ini dia panggil asal kita lah, kan? Tengok nota di bawah 1064. Ini dia panggil munasabatul ayah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan perihal manusia yang berjaya, dia panggil manusia al-falah, yang berbahagia itu. Dalam siri yang lepas kita telah baca 7 sifat. 7 sifat al-falah. Kan qad aflahal mu'minun. Orang yang falah, yang berbahagia itu ada 7 sifat. Iaitu orang yang berjaya mencapai kebahagiaan disebabkan imannya dan amalnya yang saleh. Lalu diterangkan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya perihal asal kejadian manusia umumnya, untuk kita kenali siapakah Allah Al-Khaliq, pencipta yang kita diarahkan supaya beribadat kepadanya. Mana kita nak beribadat kepada Allah, kita sah kecuali kita kena siapa yang kita sembah, Allah Azza wa Jalla. Maka Allah SWT tunjukkan kepada kita, Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan yang maha berkuasa. Ittisaf bisifatil jalal wahdaniyah. Tuhan yang bersifat dengan keagungan, kemuliaan dan keesaan. Itu Allah yang kita sembah. Kalau ada lagi makhluk lain atas dunia ni nak guna nama Allah, kita kata boleh guna, tapi dengan syarat Allah Ahad, Allah As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni duk sibuk dengan nak guna nama Allah tapi tidak mengenali Allah. Tidak menyembah Allah yang sebenarnya, yang sepatutnya. Duk main Allah ada anak, Allah ada 3, apa cerita? Macam ni kan? Maka orang yang bersifat dengan 7 sifat, orang yang layak mewarisi syurga Al-Firdaus. Syurga Al-Firdaus. Baik para pelajar sekalian, Allah kata apa? Walaqad khalaqallahu ta'ala Adam. Dan dalam ayat ini maksudnya khalaqnal insan, iaitulah manusia pertama. Manusia pertama yang dijadikan, siapa dia? Dia datuk kita Nabi Adam alaihi salam. Daripada mana? Min tin, daripada pati yang berasal dari tanah. Kan? Tengok nota di bawah. Pati yang berasal dari tanah itu, yakni pati makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang tumbuh di bumi. Itu kita dah. Tapi bagi tuk kita, yang ori manusia pertama itu, ukhiza min jami'il ardi, diambil daripada jenis-jenis tanah. Dia campur semua. Dia campur semua, pelbagai jenis tanah. Sebab itulah anak cucu Adam pelbagai warna, pelbagai bentuk, pelbagai rupa. Tanah dia pun macam-macam. Jadi tanah ni sulalatin, tengok dalam ayat tu, sulalatin min tin,
Maknanya diambil daripada pelbagai jenis tanah. Diadunkan, diuli buat Adam. Sebab tu Adam boleh melahirkan anak cucu dia, keturunan dia pelbagai jenis. Kita orang Melayu ni macam ni. Orang Arab macam ni, orang Afrika mana rupa tu berbeza-beza, warna juga berbeza-beza. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, insya-Allah ayat tentang kejadian manusia ini ana akan hurai secara ringkas sajalah dalam ayat ini. Kerana kita baru je melalui ayat surah Al-Hajj, tanda pelajar. Dalam surah Al-Hajj yang lepas, bermula daripada ayat 5. Tanda tuan-tuan, suratul Hajj ayat 5. Para jemaah, para pelajar boleh ulang kaji baliklah, kan? Kita telah tafsir ayat, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin ila akhiril ayat. Wahai manusia, kalau sekiranya kamu masih lagi ragu-ragu, masih lagi tak mau percaya tentang kamu akan dibangkit semula, ingat, fa inna khalaqnakum min turab. Kami jadikan asal tok ayah kamu dulu daripada tanah, thumma min nutfatin, kemudian daripada pati tanah, iaitulah daripada air mani. Alhamdulillah, para jemaah sekalian boleh rujuk baliklah dalam tafsir kita suratul Al-Hajj yang kita baru je selesai daripada surah Al-Hajj. Baiklah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Dengar ni. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam itu daripada qabdah. Maknanya daripada tanah yang diambil daripada semua jenis bumi. Ada tanah liat, ada tanah kor, ada tanah macam-macam tanah ada. Faja'a banu Adam ala qadril ardi. Jadilah anak cucu tu Adam itu mengikut jenis tanah dia. Orang ni Afrika, tanah dia hitam, kan? Orang putih, tanah dia putih. Itu jadi jenis tanah. Mengikut dalam jenis tanah, faja'a minhumul ahmaru wal abyadu. Ada di kalangan mereka yang merah, ada yang putih, wal aswad, yang hitam, wa baina dzalik, dan yang campur-campur. Wasahlu wal haznu, kan? Wasahlu wal haznu, ada yang lembut, ada yang kasar. Wal khabithu wat tayyib, Allahu akbar. Wal khabithu wat tayyib, ada yang comel, tak comel, ada yang comel. Ada orang yang kita tengok, oh lawanya. Ada orang yang kita tengok, orang lah tu, kan? Jadi masa-masa. Tanda hadis ini akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ahmad wa sahahahu Ibnu al-Arabi wa Ibnu Daqiq al-Eid wa ghairuhu. Alhamdulillah, hadis ini hadis Adam kita mari daripada pelbagai jenis tanah ini sahih sebagaimana kata di muhakkik. Baik. Yang kedua, kejadian yang pertama tanah. Tandalah tuan-tuan. Ayat huraian panjang balik semula kepada ayat 5 surah Al-Hajj. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan pati itu air benih. Maknanya hasil daripada kulasah mari daripada bumi itu keluarlah air benih, yakni air mani, nutfah tu. Summa ja'alna bna Adam, tu Adam kita ya dari tanahnya, kemudian anak cucu dia tak mari tanah dah, dia mari daripada khulasah,
ibu bapa kita makan makanan daripada tanah. Mana mari tanah lembu. Lembu pun tuan-tuan, dia nak boleh hidup, dia kena makan rumput. Bila dia makan rumput, dia hidup. Kemudian terhasil daripada rumput tu apa? Susu. Terhasil daripada susu tu makanan. Maka sama ada kita minum susu dia, sama ada kita makan daging dia. Kemudian proses itu asalnya mari daripada tanah. Proses itu telah mengeluarkan air benih, nutfah. Nah, itulah cerita dia, air benih. Air benih itu nutfah, air mani, senang gitulah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Air mani itu duduk di mana? Pada tempat kepenetapan yang teguh dan kukuh, iaitulah dalam rahim wanita. Masuk dalam rahim ibu, kukuh di sana tu. Dia punya, cuba tengok dalam buku sains tentang haikal azmi, body manusia ni. Bagaimana Allah Ta'ala ciptakan rahim ibu, rahim wanita itu, dia punya kedudukannya. Kan dia boleh kandung anak. Besar anak tu ada yang 3 kilo, 4 kilo keluar kan. Tapi mak boleh berjalan. Cuma jarang-jarang berlaku keguguran. Ramainya yang tak gugur. Kita kena letak situ lah. Kenapa gugur? Kata kukuh di sini. Allah nak tunjuk kuasa dia. Kukuh pun boleh berlaku. Sebagaimana boleh berlakunya gerhana matahari dan bulan. Kullum fi falakin yasbahun. Allah kata semua bulan dengan matahari berjalan mengikut jalan dia. Tapi sekali-sekala dia selisih, jadi gerhana. Sekali-sekala ada berlaku keguguran. Allah nak suruh ibu ni sentiasa cemas. Ya Allah, selamatkanlah kandunganku. Ya Allah, comellah anakku. Ya Allah, permudahkan. Maknanya ibu, bapa dia sekali sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla, memikirkan kandungan janin dalam rahim. Kalau tidak kita sudah hati, tak akan gugur ni. Lompaklah tak ke mana pun boleh, kan? Boleh melompak, boleh jalan sana sini, tapi tidak gugur. Kita kata alhamdulillah. Baik, tengok perjalanan yang ke air mani, daripada thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Berpisah dah. Air mani bila bercantum di antara sperma ibu dengan ayah. Dalam ayat dulu, yang laki-laki daripada sulbi, keluar daripada tulang sulbi, pati itu. Yang wanita minat taraib. Taraib mari daripada tulang di sini, maka itu dipanggil taraib. Sulbi dengan taraib bercampur, maka jadilah dia alaqah akhirnya. Jadi sebuku darah beku. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. Tahapnya seterusnya, lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Mula فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain, sifat keadaannya jadi orang dah lah. Jadi satu makhluk lain, sifat keadaannya tengok, yakni lain sifatnya dari keadaan yang asalnya air mani, darah, seketul daging, jadi orang, serta ditiupkan ruh padanya. Alhamdulillah, tentang tiupan ruh kita juga telah bincang dalam surah Al-Hajj. Baiklah para jemaah sekalian,
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Sebaik-baik pencipta siapa? Allah Azza wa Jalla. Habislah kita. Selesai dah kita hidup atas dunia. Setelah melalui proses-proses ini beberapa bulan, kebiasaannya 9 bulan lah kan. Sebagai adalah hadis yang panjang yang kita dah sebut dulu, hadis Ibnu Mas'ud, Nabi SAW as-sadiqul masduq bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Setiap orang kamu tu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibu dia 40 hari. 40 hari kemudian ditiupkan roh. Alhamdulillah, hadis ini dalam Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Sesalah kita, manusia sudah jadi, sudah keluar kuah-kuah, ada kata orang, kuah bunyi kan. Keluar, Allahu Akbar. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tanda hadis ini. Sabda Nabi Rasulullah sallallahu anhu kana iza sajada. Nabi kita ni apabila dia sujud, bila Nabi sujud, di antara bacaan dalam sujud. Tanda ni tuan-tuan. Antara bacaan dalam sujud, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini doa Nabi ini menarik tuan-tuan. Bila ini bacaan dalam sujud, kita boleh baca. Nabi SAW baca, kita boleh baca. Nah, dia kata, Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, bagi kepadamu lah kami sujud. Aku sujud. Dan aku beriman denganmu ya Allah. Dan kepadamu lah aku serah diriku pada Allah. Sajada wajhi. Telah sujud muka aku ini kepada Tuhan yang telah menciptakannya, merekanya, memecahkan, buka pendengarannya dan penglihatannya. Kita ni kalau selinga sobak gini tak ada apa, mata tak boleh, Allah Ta'ala pecahkan, buka mana. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha berkatlah Allah Azza wa Jalla, sebaik-baik pencipta. Ambil tuan-tuan bacaan ni dalam kitab kita ni. Dalam perisai Muslim ni ada. Tuan-tuan sudah dapatkan hadiah perisai Muslim dalam aplikasi Android. iPhone belum ada. Ambil dulu setakat mana yang ada. Senang. Dalam handphone ni senang. Kita pun ambil, tekan, sujud. Buka my perisai tu, tengok sujud. Keluar semua doa-doa sujud yang maksud dari Nabi SAW. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Selesai dah kita hidup atas dunia. Sama ada kita menjadi orang yang baik, insya-Allah itulah harapan yang didambakan. Jadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang patuh taat kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada menjadi manusia yang celaka atas dunia ini. Macam mana Ustaz celaka? Dia tu kaya raya tu. Kaya bukan menunjukkan Allah Ta'ala redha. Allah redha ni bila kita mengabdikan diri kepadanya. Selepas daripada proses perjalanan hidup atas dunia, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, thumma innakum ba'da dhalika lamaytun. Allahu Akbar. Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati. Habis kita. Sombong kita, besar mana kita, hebat mana kita atas dunia, ramai mana pengikut kita. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Selepas daripada kamu hidup atas dunia sekejap, kamu akan mati. Nak gimana kita? Nak gimana? Habislah. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ini keyakinan kita. Ini akidah kita. Ini kepercayaan kita bahawa selepas daripada kita hidup, kita akan mati. Setelah kita mati, hidup balik. Yang kita berbeza di antara kita dengan orang bukan Islam yang kafir ni, apa dia? Mereka tak percaya hidup balik. Mati dia percaya sebab tok nenek dia juga sudah mati. Mereka juga telah menguburkan orang-orang yang disayangi. Tapi isu balik bangkit semula, ini yang membeza antara orang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman dia percaya, orang yang tak beriman dia tak percaya. Baiklah para jemaah sekalian, apa yang kita boleh simpulkan daripada ayat ini? Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Selepas daripada hidup, kamu akan mati. Tanda para pelajar, ayat ini memberi peringatan kepada manusia an yakunal mautu nusba ainai. Kita kena jadikan, letakkan kematian kita tu depan mata kita. Jangan lara, jangan leka, jangan lalai. Kematian tu duduk di mana? Di mana? Depan mata. Kejadian kita, kematian biar ada depan mata. Ni kita tengok orang mati, kita duduk sebar gambar orang mati, kita duduk tularkan orang itu mati dalam keadaan baik, dalam keadaan yang tak baik. Jadi kita sendiri buat persiapan ke tidak? Maka ayat ini mengajar kepada kita, letaklah depan mata kita tu kematian, dan jangan lupa bahawa mati itu sentiasa mengikuti kita. Malaikat maut duduk tunggu masa je. Maka kesudahan kita je dua tempat je Tuhan sedia atas dunia, atas di akhirat esok. Sama ada husnul khatimah, kita mati dalam keadaan baik, ataupun mati na'udzubillah, mati dalam keadaan tak baik, maka tempat bangkitnya di sana. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita mati. Sebab itulah kata dalam kata-kata ulama, kafa bil mauti wa'izan. Kan, kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan, menjadi pengajaran, menjadi motivasi kepada kita. Ini kita hantar orang mati kubur, lepas balik tak ingat ke mati. Rugi. Sepatutnya bila kita hantar orang mati ke kubur, waktu balik itu kita tak lalu makan dah. Kenapa tu? Tadi hantar orang, mungkin seorang hantar kita. Dalam sebuah buku yang menarik tuan-tuan, tajuk dia Musyahadat Tabib, penyaksian seorang doktor, Dr. Khalid Al-Jubair. Ana selalu sebut cerita ni sebab Dr. Khalid ni dia pakar bedah di hospital di Riyadh, hospital tentera. Dia cerita pengalaman dia. Jadi dia satu hari seorang pemandi mayat ni orang bawa mayat kepada dia. Seorang dhabit ni pegawai polis, pegawai tinggi polis, bawa kawan dia mati ke hospital, tempat mandi mayat. Dia pemandi sekali dengan ustaz tu, mandi. Cepat Ustaz, kita nak solat zuhur di masjid. Ni jenazah nak pergi ke masjid. Pergi. Setelah dia bawa mayat ke kubur, si polis tadi yang bawa mayat kawan dia tadi rebah di kubur, mati kat situ. Sekejap lepas kubur tengah hari, orang hantar balik mari mayat dia ke tempat yang sama. Nama, tak silap saya, nama Dia pemandi mayat tadi. Orang telefon, ya Dia, ta'al, balik ke bilik jenazah. Dia tengok, subhanallah, belum zuhur tadi pakcik ni menguruskan jenazah kawan dia bersama dengan aku. Hari ni aku nak uruskan jenazah dia pula. Dia terkedu. Dia pun tak sanggup nak mandikan jenazah, panggil kawan dia pula tolong mandikan. Dia kata, Masya Allah, al-ayyam hayat sawani. Hidup kita ni dengan saat, tak boleh nak kira dengan jam terlalu panjang, kira dengan saat je. Zuhur tadi engkau solat jenazah kawanmu, asar orang lain pula solat jenazahmu. Allahu Akbar. Itu yang dikatakan, jadikanlah kematian itu nasba ainai, letak depan mata kita. Mati,
Ingat nak buat maksiat, ingat mati. Ingat nak lara, ingat mati. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sentiasa insaf diri kepada Allah, bahawa kita ni akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Tamaklah tanda yang pertama dalam siri ini, iaitu tanda kekuasaan Allah Ta'ala melalui proses penciptaan manusia dan perjalanan hidup manusia. Kemudian kita berpindah pula kepada ayat 17. Tanda yang lain pula, tanda kekuasaan Allah Ta'ala di alam al-ulwi, alam atas. Tengok ayat 17. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan 7 jalan di atas kamu. 7 jalan tu apa? Dia panggil sab'a tara'iq, 7 landasan. Best. Yakni, tengok nota. Yakni 7 jalan tempat peredaran bintang-bintang di langit. Dalam pada itu, bilangan 7 dalam bahasa Arab ada kala dimaksudkan banyak, tidak terhad. Tidak kata ini satu ihsa', satu analisa khas. 7 menunjukkan banyak. Setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal kejadian manusia dalam keadaannya yang berperingkat-peringkat, lalu diterangkan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya benda-benda yang diperlukan oleh manusia. Kita manusia ni duduk atas bumi, tapi banyak benda yang kita perlukan. Apa lagi yang kita perlukan? Tengok, Allah kata, aku ciptakan 7 landasan di angkasa. Perjalanan bintang, bulan dan lain-lain. Jadi ada kata 7 ni, di 7 di sini bukan makna 7 saja, banyak lagi, tapi disebut dengan nama tara'iq, makna landasan, lorong-lorong. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Dan kami pula tidaklah lalai daripada menyediakan keperluan makhluk kami. Allah cipta makhluk, cipta manusia, cipta hayawan, dia tahu hayawan nak apa, kita nak apa. Maka diciptakan alat-alat yang boleh digunakan oleh manusia. Kita kata alhamdulillah. Kata tuan-tuan, hamdan laka ya Rabb, segala puji bagimu ya Allah yang telah menciptakan segala manusia dan keperluan manusia. Allahu Akbar. Baik, kita masih lagi di atas. Tanda kekuasaan Allah Ta'ala di alam ulwi, dia panggil alam atas. Allah, yang pentingnya kita kena syukur kepada Allah Azza wa Jalla, sebab Tuhan kata, wa ma kunna 'anil khalqi ghafil. Aku tak lupa, tak lalai. Kan dalam siri yang lepas kita kata ilmu Allah Ta'ala sangat luas. Dia cipta ulat dalam batu, dia tahu bagaimana nak menyampaikan rezeki itu kepada ulat. Allah ciptakan pokok dalam tanah, bagaimana nak sampaikan air itu ke pokok. Subhanallah. Itu. Bila manusia buat pokok, manusia tanam pokok, susah dia. Saya dijemput oleh kawan, tengok projek tanam lada sayur kan dalam beg, polybag. Ada yang gantung, ada ni. Kita tengok wayar ni berserabut wayar. Kata ni wayar apa ni? Ni wayar untuk masuk air dalam beg. Ini wayar. Senang kita nak isi baja, kita kata Masya Allah, susahnya kita. Kalau wayar tu sumbat, mati pokok. Tengok pokok yang Allah SWT hidupkan tanpa usaha manusia. Mana ada wayar? Mana ada wayar getah? Tak ada langsung wayar. Bahkan kita tanam pokok sini, rumput yang naik lebih cepat. Tak payah letak baja, tak payah letak wayar, tak payah letak apa. Kita kata Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Itulah Allah Ta'ala sebut.
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah Ta'ala lah maha tinggi, maha berkah Allah Ta'ala dalam penciptaan dia. Subhanallah. Baik. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin. Dan kami turunkan hujan. Tanda tuan-tuan ni. Kami turunkan hujan. Hujan turun dari mana? Dari langit. Kan? Ada hujan turun yang lain. Kami turunkan hujan min jihatis sama, dari langit. Tak kira lah awan duk berapa meter atau berapa pun, dia bukan duk atas langit tu kan. Tapi saubis sama, mana jihad naik atas. Min jihatis sama. Biqadarin. Tanda tuan-tuan, letak. Kalau ada Quran tu tanda. Biqadarin. Dengan sukatan yang tertentu. Subhanallah. Kalau sukatan lebih sikit, apa jadi? Banjirlah kita kan. Terlebih je sukatan, naik. Sama ada di darat, di laut, di sungai ataupun di lautan. Lautan, ana dah baru cerita baru ni saya pergi ke pulau. Sahabat-sahabat kita bawa. Ada masjid cantik ni, 1000 selawat masjid ni di pulau. Tengok dia punya berapa jarak je di antara lantai dia tu dengan laut. Kata kenapa macam ni? Dia kata tak pernah naik. Kalau terlebih je 2 meter je naik air pasang, jawab dianya tenggelam. Subhanallah. Kalau itulah naik 2 meter, 5 meter, 10 meter, tsunami dah kita. Allah kata apa? Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin, dengan kadar yang cukup untuk kegunaan manusia. Sekali-sekala Allah lebihkan sukatan untuk nak menguji manusia. Jadi banjir, jadi macam-macam jadi. Allahu Akbar. Kata Alhamdulillah tuan-tuan. Fa'askannahu fil ard. Serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi. Tangki air kita duduk di mana? Atas bukit. Tangki air duduk atas bukit. Karena itulah kita sangat sedih. Tiba-tiba tangki air kita diganggu gugat. Air cantik, comel, air terjun kan. Tiba-tiba jadi air teh susu kata orang. Apa? Ada penembangan hutan di atas. Kita kata Masya Allah, pihak kerajaan perlu peka dengan penjagaan alam sekitar ni, perlu peka. Kalau tidak, kita duduk di atas orang yang tidak syukur kerana menyalahgunakan hutan-hutan tempat simpanan air yang Tuhan kata fa'askannahu fil ardi, kami simpan tangki air dalam bumi. Wa inna ala zahabin bihi laqadirun. Dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Subhanaka ya Rabb. Allah kata apa? Yakni segialah manusia bersyukur akan nikmat air itu, kerana Allah Azza wa Jalla yang menurunkannya, berkuasa melenyapkannya. Senang ya? Baru ni timbul kan empangan takungan air di negeri ni kering. Negeri ni sudah kering. Para ulama dikumpulkan untuk salatul istisqa, salat minta hujan. Ini kita. Allah nak kering kan mudah ya. Datang hujan balik. Anak nak pergi kuliah di tepi Tasik Kenyir, Terengganu. Kampung Durah apa nama sahabat kita yang panggil. Bila kita sampai awal, kita pergi ke tengok empangan. Diberi taklimat katanya. Kan? Taklimat gambaran. Sekiranya pecah empangan ini, satu empangan tu, kalau pecah sampai ke bandar tu, dia punya air tinggi. Dia kata kita duduk di masjid ni, jangkaan air sampai ke. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Ingat baik. Allah kata aku nak hilangkan mudah, dan air juga menjadi sumber kebinasaan kepada orang-orang yang derhaka dan yang tidak derhaka apabila sampai masanya manusia tak dengar kata. Baiklah, kita pindah kepada ayat 19. Tanda kekuasaan Allah Ta'ala di bumi. Kita turun satu-satu dari langit ke bumi.
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. Allahu Akbar. Dan kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu. Air satu, tapi rasa pokoknya bermacam-macam, rasa buah pula berbeza-beza. Subhanallah. Maka tumbuhlah kebun-kebun tamar, kurma dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu berbagai-bagai jenis lagi sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, kan, macam-macam buah-buahan, berbagai-bagai buah-buahan yang banyak. Durian saja berapa puluh jenis durian. Rambutan berapa jenis rambutan. Sayur-sayuran berapa jenis. Dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Berapa ramai orang yang berkebun, mereka dapat rezeki dari situ. Sama ada dia makan atau dia jual. Ya, masalah kita hari ni malah nak berkebun. Tanahnya ada, diberi kepada lalang dan rumput. Tuannya sendiri berlari sana sini, tak pernah pegang cangkul. Rugi kita tuan-tuan. Tak standard. Main cangkul-cangkul ni. Habis, yang standard yang pikul basikal, gatih sana sini. Di belakang rumah kita rumput tinggi lalang, kita tak peduli. Bukan semua. Saya kata ini contoh je, contoh. Jangan marah. Kan, naik basikal, naiklah. Tidak jadi masalah. Itu contoh. Baiklah para jemaah sekalian. Dalam kemudian ayat yang ke-20, wa syajaratan takhruju min turi sayna tambutu bidduhni wa sibghil lil akilin. Dan kami juga menumbuhkan untuk kamu pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursena. Pokok apa ni tuan-tuan? Jawabnya pokok zaitun. Bukan saja buahnya boleh dimakan, tetapi juga dari buahnya terdapat minyak zaitun untuk dimakan dan banyak lagi kegunaannya. Masya Allah. Daripada pokok yang tumbuh di sekitar Tursena, yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan. Kita orang Melayu ni pening. Lauk, memang lauk. Kalau orang Arab jadi lauk dia. Dia nak makan hummus, nak makan ful, nak makan apa pun, minyak zaitun mesti ada di sebelah. Allahu Akbar. Minyak zaitun kena ada. Sebab itulah bila minyak sawit murah dulu, ada cadangan supaya minum minyak sawit. Tapi tak ada lah dalam orang tak apa percayalah, kecuali dibuktikan dengan kajian sains yang hebat. Tapi minyak zaitun ni disebut dalam Quran, kajian sains pun sudah menunjukkan kehebatan dia, jadi orang percaya. Jadi kalau kita boleh kaji pula minyak sawit kita ni, ada penyamaannya dengan khasiat zaitun, boleh kita kempen. Tapi bagi anak untuk sekarang ni, sehari dua ni cukuplah kempen. Minyak sawit sudah mahal, mengamuk netizen. Minyak masak juga mahal. Kita kata subhanallah. Baiklah, kita tamatkan ayat kita ni. Satu lagi tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, iaitulah hayawan. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsirah ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan tentang kemurahan dan kebijaksanaan penciptanya Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala.
Jadi dalam hayawan ini banyak ibrah, banyak pengajaran. Orang yang tak mikir je tak ada pengajaran, ada makan saja, dia duk makan hayawan, dia tak mikir tentang penciptaan hayawan. Rugi kita. Apa di antaranya nikmat? Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya. Susu min baini farsin wadam. Kan dalam surah yang lepas, dalam suratul Nahli, tuan-tuan, sekali lagi saya ulangkan di sini, bahawa saya tak nak panjangkan ayat ini kerana kita telah bincang panjang dalam suratul Nahli ayat 66. Bagi jemaah yang baru ikut kuliah kita ni, siri-siri rakaman kita tersusun dalam YouTube. Cari Halaqah Abu Anas di YouTube, keluar playlist dia ada. Dalam Facebook kita ni pun ada. Dalam Facebook Dar Taibah, rakaman itu disusun dengan baik. Kita kata jazahullahu khairah kepada pihak admin yang menyusunnya, yang mengeditnya. Tuan-tuan boleh rujuk balik. Jadi dalam ayat ini saya baca terjemahan saja kerana kita sudah hurai panjang dalam suratul Nahli ayat 66 yang lepas. Wa inna lakum fil an'ami ibrah. Baik. Allah kata apa? Susu tu min baini farthin wadamin. Di antara hampas makanan dalam perut, saya tak nak kata tai takut terkejut, kan? Dan darah. Daripadanya keluar susu yang Masya Allah begitu berkhasiat. Subhanallah. Khalisan. Sa'igan lisyaribin. Allahu Akbar. Cukup kita kata. Daripada susu yang ada dalam perutnya. Dan kamu boleh beroleh banyak faedah lagi padanya. Dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Sama ada kita jual hayawan kita. Sama ada kita makan. Dan ada di antara hayawan yang menjadi kenderaan. Tengok ayat terakhir dalam siri ini. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan di atas binatang-binatang ternak itu, unta, kuda, kan, serta di atas kapal-kapal kamu diangkut untuk berjalan ke sana sini. Berjalan ke sana sini melalui apa? Melalui kapal-kapal. Maka di sini Allah Ta'ala kembarkan unta dia panggil Safinatus Sahra. Ni bahasa orang Arab dia panggil Safinatus Sahra. Unta dianggap seperti bahtera, kenderaan di padang pasir. Kapal, kenderaan dalam laut. Sekarang ini unta menjadi bahan makanan dan kenderaan telah diambil oleh kereta. Tak apalah, dah kereta ambil tanggungjawab, selalah kan. Alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita. Dalil-dalil kekuasaan Allah Ta'ala bermula daripada kejadian manusia. Kemudian cakrawala. Kemudian hujan turun. Kemudian mari tumbuhan. Kemudian mari pula hayawan. Sudah cukup tuan-tuan untuk kita, bagi kita, orang yang beriman, sudah cukup bagi kita untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahawa Allah yang maha berkuasa, yang telah menciptakan segala-galanya. Maka dengan itu tanda tuan-tuan, ini pengajaran kita, menjadi kewajipan ke atas manusia an yasta'zimun ni'mah. Hendaklah kita membesarkan semua nikmat Allah Azza wa Jalla. Tuhan bagi nikmat air, kita simpan air baik-baik. Cuma saya selalu muhasabah untuk saya sendirilah. Dan tuan-tuan juga kena ambil muhasabah. Allah kata apa? Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin. Aku turun air daripada langit dengan kadar yang cukup. Tapi yang tak cukup hari ini mungkin dengan sebab kita salah guna air. Allah Ta'ala hantar mari air hujan, kita tak ada takungan pun air tepi rumah kita. Kita biarkan air ni masuk dalam parit, dalam longkang. Tapi kita mengharapkan syarikat air yang hantar mari air ke rumah kita. Ada pula orang kritik, kalau kita tak ada air hujan, air tu mari dia punya asid lah, apa benda. Kita kata Masya Allah, tok nenek kita dulu hidup dengan air hujan pun tak mati-mati. Tapi ada proses lah kan. Kita tengok keadaan, adakah air hujan yang boleh diminum, atau cukup untuk kita buat basuhan, untuk kita gunakan untuk tanaman. Jadi banyak kegunaan. Yang penting sekarang ni kita tak ambil yang Tuhan bagi, kita lepas kepada longkang dengan parit. Kita kena ingat. Maka syukurlah nikmat pada Allah Ta'ala beri pada kita air. Maka kita kempen menjaga kelestarian alam sekitar. Sungai yang ada ni jaga,
ni air terjun keluar turun daripada bukit ni kena jaga. Ni tidak ni pakat duk tebang pokok habis kat sana, akhir sekali sungai kita sudah berapa tahun berbentuk teh susu, tidak lagi menjadi seperti sungai waktu kita budak-budak dulu, jernih air, masya-Allah, nampak ikan dalam air. Sekarang ni nampak apa? Tak nampak apa dah. Masya-Allah, tabarakallah. Dan dalam ayat yang kita baca ni, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Kata di ulama tadabbur, Allah Taala kembarkan penciptaan dan ilmu. Bila Tuhan kata aku cipta, dengan ilmu dia, dengan hikmah. Di sini menunjukkan bahawa khalqul makhluqat, penciptaan kejadian manusia ni, min aqwal adillatil aqliyah, di antara dalil akal yang paling mantap, yang paling kuat, menunjukkan kepada kekuasaan Allah menciptakan makhluk dan ilmu dia dalam penciptaan. Ilmu Allah Ta'ala dalam penciptaan. Tanda dua perkara yang kita kutip tentang satu, syukur nikmat. Kita gunalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini dengan apa? Dengan syukur. Gunalah dengan cara yang baik. Jangan guna untuk maksiat, jangan guna untuk nak kebinasaan. Ni tidak ni manusia ni. Dia kira nak binasa je. Binasa alam sekitar. Asalkan dia boleh tebang pokok, tebang balak, tebang apa itu, maka dia tak nampak dah kerusakan yang berlaku. Ni ada seorang pakcik, dia mari derma ke pondok saya, adalah sekian-sekian. Ustaz, boleh tak bagi resit? Saya kata boleh. Tanda orang derma kita bagi resit. Dan tak berapa lama, sahabat-sahabat kita di pejabat SUK telefon, Ustaz, kalau nak bagi resit pun tengok orang lah juga. Kata dia bagi derma saya, pejabat saya pondok bagi resit. Rupanya resitnya dia bagi sikit tu, dia masuk dalam fail nak pergi minta balak dengan kerajaan. Kono-kononya dia ni sapok pondok. Kita kata masya-Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat, maaf saya sebut jenis pula dah. Yang pentingnya penebang-penebang pokok ni sampai nama kita pun nak digunakan, kita kata usahlah naik atas kepala, nak minta je lah. Kalau nak derma-dermalah dengan cara ikhlas. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, kita mengatakan yang terakhir dalam pengajaran yang kita ambil, Allah Ta'ala sebut nusqikum fi butu mimma fi butuniha. Tengoknya. Allah kata tanda sini. Kami tuangkan, kami beri kamu minum daripada perut hayawan. Daripada perut hayawan Allah Ta'ala beri kita minum. Apa yang dapat kita minumnya para jemaah sekalian? Susu, kan? Maka apa yang kita dapat pengajaran dia? Al-muradu jami'u wujuhil intifa'. Segala bentuk kita boleh merasai nikmat susu itu, maka kita ambillah dia. Ada susu menjadi minuman terus. Ada susu dibekukan, jadi keju, jadi apa-apa yang kita jadi. Maka di sini kata di para ulama, Allah Ta'ala letak ada empat wajah pengajaran daripada susu. Tanda. Daripada hayawan. Maaf, bukan susu saja, daripada hayawan. 4 pengajaran daripada hayawan. Yang pertama, susunya diminum. Nusqikum mimma fi butuniha. Yang kedua, walakum fiha manafi'u katsirah. Kan? Daripada hayawan banyak lagi manfaat yang kamu dapat. Dengan jual daging ke, jual kulit dia boleh dibuat pakaian, ataupun kita ada hayawan yang mana kita boleh bisnes dengan dia. Masya-Allah. Manfaat yang ketiga, minha ta'kulun, ada yang kamu jadikan dia bahan makanan. Yang keempat, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, ada yang kamu jadikan hayawan itu tunggangan. Jadi dalam hayawan, satu hayawan, jenis hayawan itu ada minuman, ada bisnes, ada makanan, dan ada apa? Ada kenderaan. Kita kata alhamdulillah. Para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita dalam siri ini. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan bermula ayat 23. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Ini dalil lain pula. Kita nak tengok dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.